Bukhari bab babu man afadha ala ra'sihi salasan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man afadha ala ra'si salasan. Bab ini berkenaan dengan orang yang siramkan air. Man afadha ay man afadha al-ma'a fil ghusli, orang yang siramkan air ketika mandi ala ra'sihi salasan, di atas kepalanya 3 kali. Haddatsana Abu Nu'aim قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سراد قال حدثني جبير بن مطعم قال جبير بن مطعم kata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fa'ufidu ala ra'si salasan, aku siramkan air ketika mandi di atas kepalaku 3 kali. Fa'ufidu ala ra'si ay fa'ufidul ma'a fil ghusli ala ra'si, aku siramkan air ke atas kepalaku 3 kali. Riwayat ini dalam Abu Dawud pun ada, di sini pun dalam Bukhari pun ada. Tapi dalam Bukhari, dalam Abu Dawud, riwayat ni mukhtasar, ringkas macam ni. Dalam Muslim, dalam Sahih Muslim ada dengan tafsir sekali dengan kisah di situ ada. Jadi di sini hanya Imam Bukhari ambil potongan hadis yang mana dia nak ijtihad hukum, itu yang dia ambil, iaitu ana fa'ufidu ala ra'si salasan wa asyara biyadaihi, dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan biyadaihi kiltaihima, dengan kedua-dua tangannya. Jadi Nabi SAW tunjuk cara ambil air, siramkan air itu ke atas kepala dia, dia tunjuk isyarat dengan dua dia. Jadi dalam Sahih Muslim di situ ada satu ketika
seorang sahabat yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bersama sahabat lain, dia kata, aku siramkan air ketika mandi beberapa banyak kali, dan juga setengah sahabat pula cerita cara macam mana dia mandi. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini, aku hanya siramkan air 3 kali di atas kepala aku. Imam Bukhari dia tidak hendak menceritakan kisah selanjut daripada hadis itu. Dia ambil potongan hadis yang mana dia nak ijtihad itu saja. Imam Muslim biasanya dia masukkan sanad-sanad hadis himpun dalam satu bab, dan kalau ada kisah ataupun hadis juga, Imam Muslim dia masukkan dengan lengkap. Jadi cara Imam Bukhari ini, dia ambil hadis, potong hadis di mana dia nak ijtihad hukum, itu yang dia ambil. Itu dalam istilah muhaddisin panggil kharm ataupun taqti'. Potongkan hadis, potong, ambil hadis bahagian mana dia nak ijtihad hukum, itu saja. Jadi ada imam yang nak menyatakan hukum, mereka ambil bahagian yang ada kaitan, bahagian hadis yang ada kaitan dengan hukum tu, nyatakan setakat itu. Ada imam yang hendak menyatakan kisah dengan lengkap, mereka pula cerita ke semua cerita tu. Jadi itu cara berbeza di antara muhaddisin, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muhaddisin kata, daripada bab ni Imam Bukhari hendak isyarat kepada satu masalah ikhtilafiyah, iaitu ketika mandi ini, mandi biasa ataupun mandi junub, ketika itu perlukah tidak orang mandi itu gosok tubuh badan dia, ataupun siramkan air biar rata ke semua tubuh, keseluruhan tubuh badan tu tanpa gosok. Jadi di situ ada ikhtilaf di sisi a'immah, seperti mana di sisi ulama Malikiyah, bagi mereka menjadi fardu untuk dalak, gosok ketika mandi, dan di sisi jumhur tidak menjadi fardu, hanya mustahab saja. Kalau seseorang dia mandi, siramkan air, meratakan di atas tubuh badan dia, walaupun dia tidak gosok, kalau air dah sampai ke semua tempat, kiranya sah mandi. Jadi disebabkan itu, kalaulah seseorang dia menyelam dalam air banyak, kolam ataupun sungai, di laut, tepi pantai dan sebagainya, kalau dia menyelam dalam air, terjun dalam air itu, kalau dia tidak gosok pun, niat dia mandi, kemudian dia naik balik daripada air itu, disebabkan dah rata air itu kena tubuh badan, kiranya sah mandi dia, tidak
perlu gosok anggota-anggota badan tu. Itu pandangan daripada jumhur. Dan di sisi Imam Malik, walaupun menyelam dalam air begitu, wajib gosok tubuh badan dia. Jadi daripada amalan perbuatan Rasulullah SAW, fa'ufidu alaihim, aku siramkan air ke atas kepada aku 3 kali. Jadi itu tanpa Rasulullah SAW gosok, siramkan air, mengalirkan air supaya basah keseluruhan tubuh badan tu. Jadi daripada situ dapati dalag gosok itu tidak menjadi wajib, tidak menjadi fardu. Dan daripada uslub terjematul bab dan hadis, potongan hadis fa'ufidu ala ra'si, nampaknya di situ Imam Bukhari juga dalam bab ni bersama dengan jumhur ulama, dan nampaknya rad kepada pandangan ulama Malikiyah. Haddatsani Muhammad bin Bashar qala haddatsana قال حدثنا غندار قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا أي 3 غرفات. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siramkan air ketika mandi di atas kepalanya 3 cebok air. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ma'mar bin Yahya bin Samin حدثني أبو جعفر قال لي جابر وأتاني. Riwayat daripada Abu Ja'far kata Jabir bin Abdullah kata kepada aku, wa atani ibnu ammika, dan datang kepadaku anak pacik engkau, maksudnya sepupu engkau, yu'arridu bil Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyati, dia kemukakan bentangkan dengan Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Maksudnya ibnu ammika itu adalah Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Qala, dia kata, Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah kata, kaifal ghuslu minal janabati, bagaimana cara mandi junub? Faqultu, maka aku jawab kata, yakni Jabir jawab kata, ibnu ammi Abi Ja'far, yaitu Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah. Aku kata, yakni Jabir jawab kata kepada Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu 3 akufin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 tapak tangan, yakni 3 kali cebok air, wa yufiduha ala ra'sihi, dan siramkan air itu ke atas kepalanya, summa yufidu ala sa'iri jasadihi,
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam siramkan air ke atas keseluruhan badannya. Faqala liyal Hasan bin Muhammad kata kepada saya maksud Jabir, bila dengar jawapan begitu, dengan hanya 3 kali cebak air tu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mandi itu. Bila dengar begitu, Hasan bin Muhammad dia tanya balik kepada Jabir, dia kata, inni rajulun kathirus sya'ari, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang banyak rambut, maknanya rambut dia tebal. Setakat dengan 3 kali cebak air tu, maksud Hasan bin Muhammad ni, dia kata tidak boleh cukup nak mandi tu. Maksud dia kata balik kepada Jabir tu begitu. Faqultu, maka aku jawab, kata Jabir jawab balik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minka sya'ran, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak rambut daripada engkau. Rambut Rasulullah SAW lebat juga, tebal juga. Dia boleh cukup dengan sebanyak tu. Jadi maksudnya kenapa engkau tak boleh cukup? Jadi daripada hadis ni Imam Bukhari hendak menyatakan miqdar sukatan air yang banyak mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Ketika mandi tu siramkan di atas kepala tu. Jadi daripada 3 kali cebak air siramkan di atas kepala ketika mandi, daripada situ mengikut terjemahan bab hanya Imam Bukhari nak menyatakan ketika mandi ni siramkan air ke atas kepala saja dan mengalirkan air ke atas keseluruhan badan tanpa gosok tubuh badan tu, anggota badan tu, kiranya sah mandi. Jadi muhaddisin kata yang menyebut 3 kali 3 cebak air Nabi sallallahu alaihi wasallam siramkan air ke atas kepala dia, dan juga dalam riwayat-riwayat lain ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi cukup dengan 1 gantang air, sukatan air mandi itu. Dan ketika wuduk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memadai dengan 1 cupak air. Jadi itu muhaddisin kata hanya menceritakan sukatan air yang mana Rasulullah SAW sentiasa guna, tapi itu tidak bermakna orang lain juga kita juga mesti ataupun wajib guna sukatan air sebanyak itu ketika mandi ataupun ketika wuduk. Tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada itu, tidak. Itu adalah adat, kebiasaan, kepandaian Rasulullah SAW boleh mandi dengan air sebanyak itu. Kalau kita tak pandai mandi dengan air sebanyak itu, nak bagi rata tubuh badan kita ataupun kira tak cukup bagi kita air sebanyak itu, boleh kita guna lebih biar sah mandi cukup rata tubuh badan semua sampai air, asalkan tidak membazirkan air. Itu boleh. Babul ghusli marratan wahidatan ay babu hukmil
ghusli wahidatan. Bab ini menyatakan hukum mandi itu hanya satu kali. Maksudnya ketika wudu dah kita baca dulu, menjadi fardu adalah basuh cuci, basuh anggota wudu satu kali. Jadi maksudnya basuh anggota wudu satu kali itu kira wajib fardu, basuh dua kali itu kira afdal, basuh tiga kali itu kira afdalul afdal, basuh satu kali wajib. Bila dah basuh anggota wudu satu kali kira sah wudu. Kalau basuh dua kali itu kira afdal, maknanya lebih banyak pahala daripada sekali basuh sekali. Itu masuk dalam bab fadail, kelebihan. Yang ketiga, basuh pula kali yang ketiga itu afdalul afdal, terlebih baik dan menepati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga hukum ketika mandi ini mengalirkan air bagi rata di atas tubuh badan hanya sekali. Jadi dengan siramkan air, mengalirkan air, ratakan tubuh badan semua dengan sekali mengalir, sekali mandi itu kiranya dah cukup dan juga sah mandi itu. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari mau bagi peringatan ke situ. Maksudnya seperti mana ketika wudu menjadi fardu wajib hanya basuh anggota wudu meratan hanya sekali. Begitu juga ketika mandi pun mengalirkan, siramkan air, ratakan di tubuh badan dengan hanya sekali itu dah sah, dah pun cukup. Jadi maksudnya ketika wudu ni ada salasan maratain, basuh dua kali, basuh tiga kali dan sebagainya. Ada lagi cara basuh anggota wudu itu, tapi syarat seperti itu tidak ada pada ghusl mandi. Jadi disebabkan itu ketika mandi ini taslis, dah siramkan air merata di atas tubuh badan sekali, kemudian mandi lagi sekali, jadi kan tiga kali. Seperti itu tidak perlu. Dan di sisi jumhur tidak ada khilaf dengan hukum sani. Dan di sisi jumhur hanya mandi seperti wudu, siramkan air, setelah siap sekali lagi, kali yang ketiga pula taslis, tiga kali mandi. Begitu, itu mustahab di sisi jumhur. Dan juga di sisi setengah-setengah imam, seperti mana bekas terkena jilatan anjing, ada hukum untuk basuh 7 kali. Dan mereka kaitkan dengan hadis-hadis itu, dan katanya ketika mandi ni pun perlu mandi 7 kali dan sebagainya. Ada
beberapa pandangan yang berbeza dengan pandangan Imam Bukhari Saning. Jadi Imam Bukhari daripada bab ni hadis akan baca hadis yang akan menjadi dalil bagi tajuk bab ni. Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab ni hendak menyatakan hukum-hukum seperti itu adalah fi ibtida'il Islam, pada peringkat Islam, dan sekarang tidak ada lagi hukum tu, kiranya dah pun mansukh, tidak perlu mandi 3 kali 7 kali. Jadi dengan menyebut al-ghuslu marratan wahidatan, Imam Bukhari menolak pandangan-pandangan yang menyatakan 3 kali 7 kali mandi dan sebagainya, dan menyatakan itu adalah pada peringkat awal Islam dan sekarang dah pun mansukh. Jadi orang tu kalau siramkan air mandi, dah rata air keseluruhan badan dengan sekali mandi itu kira cukup. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid anil A'mash an Salim ibn Abil Ja'di عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas kata, Maimunah kata. Jadi Abdullah bin Abbas riwayat hadis ni daripada mak saudara dia Maimunah Ummul Mukminin. Wada'tu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli. Kata Maimunah, aku sediakan air untuk mandi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci tangan dia 2 kali ataupun 3 kali. Jadi syak ni ragu-ragu ni daripada Imam A'mash yang riwayat daripada Salim bin Abil Ja'd itu. Summa afragha ala shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan air di atas tangan kiri dia. Faghasala mazakirahu. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluannya. Mazakir jamak bagi zakar, itu dalam istilah qawaid panggil jamak ala ghairi qiyas. Dia bercanggah dengan kaedah ataupun Imam Akhfash kata itu adalah mazakir jamak bagi zakar ni jenis jamak yang tidak ada mufrad. Jadi di sisi setengah mazakir kemaluan begitu tidak ada mufrad bagi dia, dan setengah kata khilaful qiyas, mazakir ni jamak bagi zakar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluan dia. Summa masaha. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu, gosok yadahu, tangannya bil ardi, dengan bumi. Jadi mandi junub. Nabi SAW setelah basuh cuci kemaluan supaya hilangkan apa-apa ada bau dan sebagainya, Nabi SAW masah, gosok tangan dia dengan bumi supaya hilangkan bau
summa madmada wastansyaqa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam komor mulut, maknanya ambil air semayang, wastansyaqa dan istinsyaq. Istinsyaq makna masukkan air ke dalam hidung, idkhalul ma'i ilal anf, itu panggil istinsyaq. Kalau hembus keluar air daripada hidung, itu panggil istinsar. Istinsar itu maknanya ikhrajul ma'i minal anf, hembus keluarkan air dari hidung. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi, dan basuh muka dia dan dua tangan, yakni sampai siku. Nabi SAW basuh cuci. Summa afadha, kemudian Nabi SAW masih belum basuh kaki lagi, tinggal basuh kaki itu. Nabi SAW terus siramkan air ke atas tubuh badan dia. Summa afadha ay afadal ma'a ala jasadihi, siramkan air ke atas tubuh badan dia. Summa tahawwala min makanihi, setelah itu baulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih daripada tempatnya dia mandi. Faghasala qadamaihi, baulah Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kedua kaki dia, yang mana tadi wuduk tidak basuh kaki lagi tu. Setelah mandi siap, balik tepat daripada tempat mandi itu, baulah Rasulullah SAW basuh kaki itu. Jadi berkenaan dengan cara wuduk Nabi SAW ketika mandi ada dua. Satu riwayat Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air semayang wuduk ka wuduk is-salat, seperti mana wuduk untuk semayang. Maknanya lengkap daripada mula wuduk sampailah siap basuh kaki. Itu satu cara. Satu lagi cara ni yang Maimunah riwayat ni, di sini ada sebut Nabi SAW wuduk ketika mandi ni tinggal basuh kaki, tak basuh kaki selalu. Kemudian daripada siap mandi beralih tempat lain, daripada tempat mandi itu barulah basuh. Jadi perbezaan di antara dua riwayat ni, ulama muhaddisin cantumkan ataupun selaraskan dua riwayat berbeza ni. Katanya muhaddisin, kalaulah tempat mandi itu tidak takung air cepat mengalir keluar, seperti mana rumah-rumah ada bilik mandi, ada mozaik, ada saluran air. Maknanya bila guna air di bilik air itu, air tidak takung di situ dan air mengalir keluar selalu. Kalau tempat seperti itu, mandi nak wuduk ni, wuduk seperti mana semayang, katanya seperti mana dalam riwayat Aisyah tu, amal dengan cara tu. Maknanya komplit wuduk tu sampai basuh siap kaki. Kalaulah tempat mandi itu tidak seperti itu, ada takung air di situ, kalau begitu mandi bagi siap, kemudian yang tak basuh kaki lagi itu beralih tempat tidak ada takung air, barulah basuh di situ. Itu cara muhaddisin selaraskan perbezaan di antara dua cara itu.
babu man bada'a bil hilabi awid riwi indal ghusli. Bab ini berkenaan dengan orang memulakan indal ghusl ketika mandi, mula dengan hilab. Hilab maksud dia bekas perah susu, panggil hilab, bekas yang digunakan ketika perah susu unta, susu kambing, jadi bekas seperti itu panggil hilab. Mandi itu mula dengan hilab, bekas susu itu, ataupun mandi itu mula dengan wangi-wangian. Itu satu dua keadaan di sini. Jadi maksud hilabnya di sini zaman Rasulullah SAW ketika itu bekas-bekas guna untuk perah susu unta, bekas-bekas itu juga guna untuk mandi sebagai centung, kita guna. Jadi maksudnya satu-satu bekas mereka guna untuk beberapa kerjaan mereka. Ketika perah susu pun guna bekas tu, bekas yang dinamakan hilab tu. Ketika mandi pun ambil bekas tu juga, cebak air mandi. Jadi itulah maksud di sini, mula dengan hilab. Yang satu lagi maksud at-tib indal ghusl, mula dengan wangi-wangian. Itu untuk faham maksud itu perlu kita tahu kisah yang ada kaitan dengan mula dengan wangi itu macam mana. Jadi maksudnya dengan at-tib yang ada dalam terjematul bab ni, Imam Bukhari isyarat kepada riwayat lain. Maksud kata isyarat kepada riwayat lain ni, kalau kita tengok hadis di bawah ni, di situ ada da'a bi syai'in nahwal hilabi. Maksudnya ada sebut hilab dalam hadis tu. Kalau kita tengok tib tidak ada. Itu kadang-kadang Imam Bukhari apa yang dia sebut dalam terjematul bab tu sebagai ijtihad dia tu, kita cari dalam hadis sebagai dalil bagi ijtihad Imam Bukhari itu, terkadang jumpa maknanya ada dalam hadis tu. Jadi man bada'a bil hilab, bahagian pertama terjematul bab tu ada dalam hadis tu, da'a bi syai'in nahwal hilab. Maksudnya apabila Rasulullah hendak mandi, dia minta sesuatu upama hilab. Jadi apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu sudah ada dalam hadis tu. Bahagian kedua at-tib, Nabi SAW mula dengan wangian ketika mandi itu tidak ada dalam hadis. Jadi bila tidak ada dalam hadis di bawah terjematul bab tu, maknanya Imam Bukhari di sisi dia hadis berkenaan dengan tib indal ghusl itu disebabkan tidak menepati dengan syarat dia tidak masuk dalam kitab Bukhari dia. Walaupun begitu, Imam Bukhari ijtihad juga daripada hadis itu,
walaupun dia tak mau masuk dalam kitab Bukhari dia dah ijtihad hukum daripada hadis tu, dan dengan terjematul bab ni dia isyarat kepada hadis tu. Jadi hadis tu kalau kita nak kena cari dalam kitab-kitab hadis lain. Biasanya muhaddisin dah bagi tahu hadis tu ada dekat mana, dalam kitab mana, mereka dah pun cari, dah cerita kita. Jadi tak perlu kita susah payah nak cari lagi. Takut kita cari-cari tak jumpa, takut kata la aslalahu pula. Tiba-tiba hadis yang Imam Bukhari ijtihad tu, dia dah isyarat tu, kita tak jumpa, kata tak ada asal pula. Jadi itu cara Imam Bukhari ijtihad hukum daripada hadis-hadis tu. Dan dalil yang dia dah ijtihad daripada hadis tu, kadang kita akan jumpa dengan mudah dalam hadis di bawah tu, terkadang tidak akan jumpa. Maksudnya ketika tu hadis yang mana Imam Bukhari dah ijtihad itu ada dalam kitab hadis lain dan tidak masuk dalam kitab Bukhari ni, disebabkan tidak menepati dengan syarat ketat Imam Bukhari letak tu. Jadi kisah yang menyatakan mula dengan tib wangi-wangian ketika mandi ni, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi di sisi isteri-isteri dia. Ketika Rasulullah SAW nak keluar daripada rumah, nak pergi ke rumah isteri-isteri lain, ketika tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia bubuh wangi-wangian di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada Nabi SAW mengelilingi di sisi isteri-isteri dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Jadi maknanya Rasulullah SAW mandi ketika itu setelah guna wangi-wangian saling. Jadi at-tibi man bada'a bit-tibi indal ghusli, bahagian kedua terjematul bab itu isyarat kepada kisah itu, kepada itu. Jadi maknanya yang Imam Bukhari ijtihad hukum di sini mula dengan wangi-wangian ketika mandi itu daripada hadis itu. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أي لأجل الجنابة, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi, kata Aisyah, mandi kerana junub, da'a bi syai'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sesuatu maksud sesuatu bekas, nahwal hilabi, umpama bekas perah susu unta. Fa'akhadha bikaffihi fabada'a bisyikri ra'sihil aymani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil air daripada bekas itu
dengan menggunakan tapak tangannya. Kemudian Nabi SAW mula siramkan air bisyidqi ra'sihil aiman, di bahagian ataupun di bersebelah belah kepalanya yang kanan. Summa bisyidqi ra'sihil aisar. Setelah itu Nabi SAW barulah siramkan air bahagian kiri, belahan rambut kepala itu. Faqala bihima, faqala ay asyara bihima ay bikafaihi ala wasati ra'sihi. Kemudian Nabi SAW isyarat dengan kedua tapak tangannya di atas pertengahan kepalanya. Babul madmadati wal istinsyaqi fil janabati. Bab ini berkenaan dengan madmadah, komor mulut, wal istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung ketika mandi junub. Fil janabati ay fi ghuslil janabati. Haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas qala haddatsana abi حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء الاغتسال, air untuk mandi. Riwayat daripada Ibn Abbas juga, dia kata Maimunah menceritakan kepada kami, iaitu Maimunah kata, aku tuangkan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sediakan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afragha bi yaminihi ala yasarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam piabakkan air dengan tangan kanannya, kemudian siramkan air itu ke atas tangan kiri. Faghasalahuma, basuh cuci kedua tangan itu. Summa ghasala farjahu, setelah itu basuh cuci kemaluannya. Summa qala biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maksud di sini daraba, Nabi sallallahu alaihi wasallam pukul dengan tangannya di bumi. Famasahaha biturabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok tangannya dengan tanah. Seperti mana cerita tadi, nak bagi hilangkan bau. Rasulullah SAW setelah basuh cuci kemaluan dia gosok tangan di tanah. Summa ghasalaha bil ma'i, kemudian basuh cuci tangan dengan air. Summa tamadmada wastansyaqa, setelah itu Nabi SAW komor mulut dan masukkan air ke dalam hidung, maknanya itu dah mula wudu. Summa ghasala wajhahu, kemudian basuh cuci kepalanya. Wa afadha ala ra'sihi ay sabbal ma'a ala ra'sihi, tuangkan air ke atas kepalanya. Summa tanaha ay tahawwala ila nahiyatin, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke tempat lain.
tanha alih tepat. Faghasala qadamaihi, barulah Nabi SAW basuh kedua kaki dia. Summa utiya bimindilin, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kain lap air, mindil, tuala. Falam yanfud ay falam yamsah biha ay bil mindili. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sapu, tidak gosok dengan kain lapsani, tuala, air basah yang lekat di tubuh badan dia tu. Jadi dalam hadis ni ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, ketika mandi junub tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam koma mulut, masukkan air ke dalam hidung. Itu dalam riwayat tadi tidak cerita. Jadi begitulah cara riwayat-riwayat ni. Terkadang ada sebut sebahagian dalam satu hadis, dalam hadis lain pula ada sebahagian berkaitan dengan amalan tu juga ada sebut. Ada pula setengah-setengah hadis lengkap, dia masuk ke semua kisah tu. Jadi ketika tu perlu kita cantum, kumpul ke semua riwayat tu, ambil kesimpulan daripada situ. Jadi kalau kita ambil satu hadis saja, macam hadis ni, koma mulut, masukkan air ke dalam hidung, basuh muka, kemudian tak cerita basuh tangan sampai siku, masak apa, tak cerita di sini. Tapi dalam hadis lain, riwayat lain ada. Jadi Imam Bukhari ambil hadis ini di sini disebabkan dalam hadis ini nyata summa tamadmada wastanshaqa. Itu yang dia menghendaki dalam hadis ni. Maksudnya Imam Bukhari ijtihad hukum berkenaan dengan madmadah istinsyaq ketika mandi junub tu daripada potongan hadis tu. Jadi maksud Imam Bukhari daripada terjematul bab ni hendak isyarat kepada khilaf pendapat di sisi a'immah, iaitu hal huma wajibani fihi am la, adakah kedua amalan tu, madmadah dan istinsyaq tu, wajib ketika mandi ataupun tidak. Dan Imam Ibn Battal dia kata Imam Bukhari istinbat hukum daripada hadis ni tidak wajib dua amalan itu. Dan juga ijma', dah ijma' wudu ketika ghuslul janabah, mandi junub ni tidak wajib. Disebabkan itu madmadah dan istinsyaq yang menjadi amalan, sebahagian amalan daripada wudu juga kira tidak wajib. Jadi berkenaan dengan madmadah istinsyaq, dua amalan ni wajib ataupun tidak ketika mandi. Di sisi a'immah ada ikhtilaf. Di sisi ulama Hanafiyah, dua-dua amalan sama ada
madmadah ataupun istinsyaq. Dua-dua amalan itu menjadi wajib ketika mandi. Ketika wudu dikira sunnatul wudu. Jadi maksudnya di sisi Hanafiyah, kalau waktu mandi tidak masuk, tidak komor mulut, tidak masukkan air ke dalam hidung, mandi dia tidak sah. Jadi wajib di sisi mereka. Di sisi Imam Hambali, di sisi ulama Hanabilah, ada 3 pendapat. Pertama, dua amalan madmadah dan istinsyaq itu wajib pada kedua-dua urusan, sama ada mandi dan wudu. Dan pendapat yang kedua ulama Hanabilah, madmadah dan istinsyaq itu menjadi amalan sunnah ketika mandi dan wudu. Dan satu lagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, itu menjadi wajib pada dua-dua amalan wudu dan mandi. Dan madmadah, koma mulut, jadi amalan sunnah ketika mandi dan wudu. Di sisi Syafi'i dan Malikiyah, madmadah dan istinsyaq dua-dua jadi sunnah ketika wudu dan juga ketika mandi. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni juga Imam Bukhari isyarat kepada khilaf a'immah tu. Dan daripada potongan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di hala mandil untuk lap tubuh badan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masah, falam yanfud biha, maksudnya falam yamsah biha, tidak sapu, tidak lap dengan kain itu. Jadi berkenaan dengan sudah mandi, sudah wudu, lap ataupun tidak, di situ pun ada berbeza pandangan ulama. Dan setengah kata boleh lap, setengah kata baik lap, sebab air wudu yang lekat di tubuh badan kita itu juga kira kesan daripada ibadat juga. Jadi baik kekalkan dalam keadaan basah, begitu, itu lebih baik, lebih aula. Dan setengah kata tak apa. Jadi daripada khilaf di situ, ulama himpun maksud katanya kedua-dua amalan itu boleh, sama ada nak lap ataupun tidak lap, kedua-dua amalan itu harus. Dan dalam riwayat-riwayat lain ada juga menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menggunakan kain lap dan sapu, masah dengan kain lap setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ataupun wudu. Jadi disebabkan itu ulama himpun dua hadis tu, katanya nak lap pun boleh, tak mau lap pun tak apa, harus kedua-dua amalan itu. Jadi yang utama sekali, pokok utama di sini daripada hadis ni, Imam Bukhari hendak istimbat hukum berkenaan dengan madmadah dan istinsyaq ketika mandi junub. Jadi daripada uslub Imam Bukhari dapati di sisi Imam Bukhari
tidak menjadi wajib madmadah dan istinsyaq ketika mandi junub. Jadi nampaknya di sini Imam Bukhari bersama dengan Syafi'i dan Malikiyah. Babu mashil yadi biturabi litakuna anqa, insyaallah kita sambung selepas raya cuti panjang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bila